أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي. يسر عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan tafsir surah An-Nur. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi, saya kasihi sahabat tabiran Gemenur Iman yang dipimpin pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Berkatan kuliah kita pada pagi ini, sama-sama kita membaca yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga bagi para sahabat, para saudara, para syuhada, alim ulama, guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gemur Nur Iman dan seluruh pada EJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung kuliah kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur pada muka surat 126. Muka surat 126. Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, muka surat 126. Baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahada fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Baik, yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai segala orang yang beriman, jangan kamu masuk akan segala rumah-rumah yang lain daripada rumah-rumah kamu hingga kamu minta izin dan kamu beri salam atas ahlinya. Dengan Assalamualaikum, bermula yang demikian itu, kamu terlebih baik kamu daripada masuk dengan tiada minta izin. Mudah-mudahan kamu ingat akan kebaikannya, maka kamu amal. Maka sebab turun ini ayat, seorang perempuan Ansar Madinah kata ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya hamba duduk dalam rumah atas hal yang hamba tiada suka seorang lihat hamba. Tiada bapa dan tiada anak. Maka datang bapa dan lain orang masuk, maka turun ayat ini. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, masuk pada ayat ni, jadi maknanya kita masuk pada ayat yang seterusnya, fasa yang seterusnya, menghuraikan perkara yang seterusnya. Setelah kita panjang lebar dok hurai pasal peristiwa hadis al-ifki yang berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi adapun peristiwa hadis al-ifki ini menyentuh tentang jenayah sosial dalam masyarakat. Dan manusia yang mengadakan fitnah, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala mengajar kita bagaimana kita nak menghadapi perkara-perkara tersebut. Ini melibatkan masyarakat sosial, jenayah sosial dalam masyarakat. Macam hari ini kita kaitkan dengan fitnah-fitnah melalui medsos. Samalah. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram, TikTok dan sebagainya lah. Jadi ini semuanya melibatkan jenayah sosial yang merosakkan masyarakat, menjatuhkan maruah manusia, lebih lagi menjatuhkan maruah orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Tu habis ayat pasal hadis al-ifki. Jadi pada ayat hari ini pula kita baca ayat yang berkaitan dengan perkara yang seterusnya, hukum yang seterusnya. Jadi pada ayat ini Allah mulakan dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia yang beriman. Ni. Mana Allah seru pada kita semualah, kita kan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala seru pada kita ni. Apa yang Allah seru? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah masuk kamu ke dalam rumah selain daripada rumah-rumah kamu. Allah kata, jangan kita masuk ke dalam rumah selain daripada rumah-rumah kamu. Maknanya, jangan kita masuk ke dalam rumah selain daripada rumah-rumah kita. Lebih senang cerita, jangan kita masuk rumah orang lain. Itu maksud dia. Jadi apa yang Allah nak sampaikan pada kita ni?
Iaitu kata Allah hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlikum. Ala ahliha. Baik, kata Allah sehinggalah kamu minta izin dan memberi salam ke atas ahli rumah tersebut. Itu maknanya masuk pada ayat ini Allah menjelaskan pasal adab pula. Itu dia. Hari itu dah hurai pasal benda besar lah, benda berat ni. Hadis Al-Ifki melibatkan masyarakat, sosial, macam-macam. Masuk pada ayat ni pula, Allah dok jelas pula pada kita pasal adab pula. Adab. Adab kita sebagai manusia yang beriman pada Allah. Ini yang kata, walaupun adab ni para muslimin dan muslimat nampak macam kecil. Nampak macam kecil. Tapi sebenarnya adab ni besar. Sebab daripada sinilah akan melahirkan manusia yang beradab. Yang akhirnya boleh, orang kata boleh membina satu peradaban yang hebat. Ini kata Islam. Islam ni agama yang sempurna sampai perkara yang ni pun disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pasal apa ni? Perkara pasal minta izin nak masuk rumah. Tu dia. Nak beri salam, nak masuk rumah. Itu je Allah sebut pada ayat ni. Dengar bunyi macam simple. Alah, cerita minta izin masuk rumah, beri salam, apa barang ni? Itu. Tak. Nampak kecil, tapi sebenarnya para muslimin dan muslimat daripada sinilah akan melahirkan manusia yang beradab. Akan melahirkan manusia yang boleh membina tamadun besar. Peradaban yang hebat. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Ini Islam ajar kita. Maknanya kita nak melahirkan masyarakat yang hebat, nak melahirkan tamadun yang besar, nak melahirkan peradaban yang luar biasa, dia mesti kena bermula daripada rumah. Itu dia. Bermula daripada rumah lagi. Itu dia. Jadi kalau adab ini tak dijaga, rosak. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia kata tengok contoh macam jahiliah. Jahiliah rosak. Rosak pasal apa? Antaranya pasal tak ada adab ni lah. Orang jahiliah ni masuk pergi rumah orang, dia masuk dah. Dia masuk, dia kata aku dah masuk, macam tu je. Main masuk je rumah orang. Tak ada adab langsung. Main bedal saja, main rempuh saja, main masuk saja rumah orang. Aku dah masuk, macam tu je. Tuan rumah tadi cakap apa? Tuan rumah rasa tension, tuan rumah rasa tak selesa, tak boleh cakap apa. Pasal itu amalan jahiliah. Disebabkan perbuatan macam itulah mereka jadi makin teruk, makin teruk, makin teruk. Tu dia. Jadi pasal itu Allah turunkan ayat ni nak ajar kita tentang adab. Baik. Jadi sebelum kita baca lagi, kita urai lagi, kita nak baca hadis tentang penurunan ayat ini. Ni tadi dah baca dah tadi ni. Kitab ni ada hurai sikit pasal penurunan. Saya nak baca matan ni, matan hadis ni. Baik. Daripada Al-Firyabi dan Ibnu Jarir meriwayatkan An Adi bin Thabit qala ja'at imra'atun minal ansar faqalat ya Rasulullah inni akunu baiti ala halin la uhibbu an yarani alaiha ahadun la walidun wala waladun fayatil abu fayadkhulu alayya wa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana ala tilkal hal fa kaifa asna' fa nazalat hadhil ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ila ayat. Baik, ini daripada Adi bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia cerita satu hari ada seorang perempuan Ansar. Ja'at imra'atu minal Ansar. Datang seorang perempuan Ansar bertemu dengan Nabi SAW. Kita kena ingat para muslimin dan muslimat, di zaman Nabi SAW, antara perempuan Muhajirin dan perempuan Ansar, antara dua perempuan ni, yang paling aktif, yang paling cergas ialah perempuan Ansar. Itu dia. Sebab itu banyak persoalan yang timbul daripada muslimat zaman Nabi, ialah daripada golongan perempuan Ansar. Mereka suka tanya ke Nabi soalan, mereka suka cari Nabi nak selesaikan masalah, sebagainya. Itu dia. Ini
nak kata sebagai tambahan. Jadi satu hari kata Adi bin Thabit ni radhiyallahu anhu, dia kata satu hari ada seorang perempuan Ansar datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia mari bertemu dengan Nabi, diluahkan. Dia kata, ini akuna fi baiti ala halin. Dia kata, aku ni wahai Rasulullah, berada dalam rumah ni dalam keadaan lah, dalam ala halin, dalam macam-macam hal lah. La uhibbu ayyarani alaiha ahadun. Yang mana dalam keadaan aku tak suka orang tengok keadaan aku macam tu. Tu dia. Mana aku dalam rumah ni kira seorang-seorang lah, kan. Seorang-seorang. Dan kalau rumah dan seorang-seorang ni faham-faham lah, mungkin tak menutup aurat dan sebagainya. Maka dia kata, bila keadaan macam tu aku tak suka orang tengok lah aku tak suka orang nampak aku. Tu dia. Dia kata la walidun wala waladun. Sama ada bapa aku sendiri ataupun anak aku sendiri. Aku tak suka. Sebab ada satu time, mungkin kata healing dia lah kot. Waktu healing dia tu, dia dok mungkin terbongkar apa tak tahulah. Kan? Sambil-sambil tu, dia tak suka orang tengok dalam keadaan macam tu. Walaupun yang ada dekat rumah tu ialah ayah dia sendiri. Walaupun dalam rumah tu anak dia sendiri. Tapi dia tak suka orang melihat di keadaan macam tu. Maka dia kata, tiba-tiba dia kata sini, fayati tiba-tiba datang bapa aku. Tu dia. Datang bapa aku, fayadkhulu alayya, masuk rumah aku. Tu dia. Wa innahu la yazal yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana ala tilkal hal. Faika asna, dia kata. Fakaifa asna, dia kata. Dia kata ialah bila datang masuk rumah aku dalam keadaan macam tu, jadi aku tak nak lah, kan. Aku tak suka bila laki-laki masuk, kan. Walaupun laki-laki itu dari keluarga aku sendiri. Daripada ayah aku ke, adik laki-laki aku ke, anak laki-laki aku ke. Tapi ada time tu, aku tak suka mereka melihat aku keadaan macam tu. Jadi, fakaifa asna, macam mana ataupun apa yang patut aku buat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya macam tu, maka turunlah ayat ini. Yang kita baca ni, turun ayat. Maknanya Allah turunkan ayat ni, nak kata bila kita nak masuk rumah seseorang, pastikan kita meminta izin dan memberi salam. Jadi berdasarkan ayat ni dua lah Allah sebut. Yang pertama, tasta'nisu, minta izin. Yang kedua, watusallimu, iaitu memberi salam. Itu dia. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni yang kita kena amalkan. Maknanya minta izin dan kita memberi salam. Ini adab kita bila masuk ke dalam rumah seseorang. Walaupun masuk ke dalam rumah keluarga kita sendiri. Tu maknanya kita pergi ziarah ayah kita, mak kita, ataupun kita pergi ziarah adik-beradik kita, nak pergi masuk rumah mereka pun tetap kena minta izin dan memberi salam. Tu. Jadi jangan kita macam disebut tadi, membuat perangai macam jahiliah tadi, main masuk saja. Mungkin pada masa itu orang rumah dalam tu dalam keadaan tengah buat sesuatu lah, dalam keadaan tak elok, kan. Yelah dalam rumah, kan, kita dalam rumah ni boleh buat apa saja, kan, tak tutup aurat pun boleh pasal dalam rumah kita. Jadi takutlah tengah-tengah macam tu main masuk saja. Maka menimbulkan masalah selepas daripada tu. Baik. Jadi Nabi Allah suruh meminta izin. Kerana minta izin ni antara sebabnya kenapa? Untuk menjaga pandangan kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innama ju'ilal istizan min ajalil basar. Yang bermaksud minta izin itu dijadikan suatu kewajipan kerana untuk menjaga pandangan mata. Hadis sahih Bukhari. Tu dia. Nabi kata minta izin pasal apa ni? Pasal minta izin ni satu kewajipan. Pasal apa? Pasal kata Nabi SAW untuk kita menjaga pandangan mata kita. Tu. Jadi tu yang kena minta izin. Kita beri salam.
supaya orang dalam rumah tersebut dapat bersiap sedia menutup auratnya, jaga sebagainya sebelum mengizinkan kita masuk. Baik. Ini minta izin. Kemudiannya bila memberi salam. Memberi salam ni salah satu perkara yang besar dalam Islam lah. Sebab memberi salam ni antara syiar Islam. Syiar Islam salam ni. Jadi mendatangkan keberkatan. Baik, kalau kita baca firman Allah, nantilah dalam surah An-Nur juga ada satu ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Mubarakatan tayyibah. Tu. Hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu. Dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Surah An-Nur ayat 61. Jadi ayat ni Allah suruh beri salam lah. Beri salam ni insya-Allah kata Allah memberikan penghormatan dan keberkatan, kehidupan yang baik, yang berkat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum afshus salam bainakum. Baik. Dalam hadis yang sahih ni Nabi kata apa? Dalam Sahih Muslim ni. Nabi kata tidak masuk syurga sehinggalah kita beriman. Dan tidak beriman sehinggalah kita saling berkasih sayang. Hatta tahabbu. Sehinggalah berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Apakah kamu nak aku tunjukkan sesuatu amalan, bila kamu amalkan itu bermaksud kamu sedang saling berkasih sayang, iaitu afshus salam bainakum. Sebarkan salam di kalangan kamu. Tu dia. Mana berdasarkan hadis Sahih Muslim Nabi kata, kita nak masuk syurga kena jadi orang yang beriman. Nak jadi orang yang beriman, kata Nabi SAW, kita mesti saling berkasih sayang. Di antara kita ni, dalam masyarakat Islam, seiman kita ni. Dan kemudian Nabi kata, di antara cara menunjukkan kita berkasih sayang, ialah kita saling memberi salam. Menyebarkan salam. Itu mana beri salam tu, sampai ke tahap kepada saling mengasihi dan sampai ke tahap keimanan yang akhirnya dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sa'din, dia cerita. Dia kata sini, zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilina faqal. Dia kata suatu hari Nabi SAW datang ziarah kami, mari ke rumah kami lah. Nabi mari rumah sahabat ni. Sahabat Nabi Qais bin Sa'din ni. Bila Nabi sampai ke rumah mereka, rumah sahabat ni, faqala assalamualaikum warahmatullah. Bila Nabi sampai, Nabi beri salam lah. Assalamualaikum warahmatullah. Faradda Sa'dun raddan khafiyya. Tu. Tapi nak kata, saat ni, bila Nabi beri salam, dia jawab pelan-pelan salam tu. Waalaikumsalam. Macam tu lah. Tu. Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi beri salam kan. Dia dah rumah, dia jawab slow je dia buat. Waalaikumsalam. Dia jawab macam tu je. Pasal apa ni? Jadi, apa kata Qaisun ni, bila anak ditanyalah, kata anak dia, pasal apa ni? Ayah jawab macam tu. Ala ta'zanu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah minta izin nak masuk tu. Kan Nabi Muhammad beri salam, kira Nabi minta izin nak masuk lah tu. Pasal apa? Ayah jawab pelan-pelan, Nabi tak dengar lah. Jadi kata Qais bin Sa'ad ni, Sa'ad ni kata,
Dia kata zarhu yuksiru alaina minas salam. Dia kata aku saja, dia kata. Aku saja biar kita dapat banyak-banyak salam daripada Nabi SAW. Kata sahabat ni, aku saja jawab macam tu pasal apa? Biar kita dapat banyak-banyak salam daripada Nabi SAW. Sebab je lah, salam ni kan satu ucapan yang mulia, satu doa pada kita. Lebih lagi lah yang beri salam tu Nabi. Jadi sahabat tu sajalah. Dia buat tu supaya Nabi beri salam berkali, supaya Nabi mendoakan mereka dalam rumah itu berkali-kali. Dia nak macam tu. Baik. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beri salam lagi. Faraddu Sa'dun raddan khafiyya. Tu sahabat ni tetap jawab pelan-pelan. Nabi tak dengar jawapan tersebut. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beri salam lagi untuk kali ketiga. Sahabat ni pun jawab macam tu lagi, pelan-pelan. Nabi tak dengar. Bila Nabi tak dengar, thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tak dengar, Nabi pun balik lah. Nabi balik. Nabi dah beri salam 3 kali kan. Tak ada yang jawab, maka Nabi pun baliklah, on way balik, patah balik. Bila nampak Nabi patah balik, wattaba'ahu Sa'dun. Maka cepat-cepat Sa'ad tadi, dia kejarlah ikut Nabi SAW. Tu dia. Dia kata, Ya Rasulullah, inni kuntu asma'u taslimaka wa raddu alaika raddu khafiyan litukthira alaina minas salam. Kata sahabat ni, Ya Rasulullah, sebenarnya aku dengar salam tadi. Aku dengar kau beri salam tadi. Tapi aku jawab pelan-pelan. Aku jawab pelan-pelan pasal apa? Pasal aku nak dapat salam banyak daripada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Kalau kita dengar tu kira bengang jugalah. Kan? Orang hajak tu beri salam berkali-kali, kau jawab pelan-pelan kalau kita lah. Tapi Nabi tak macam tu. Kan? Dijelaskan pada hadis ni, qala fansarafa ma'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu Sa'dun bi ghusli faghtasala thumma nawalahu milhafatan masbughatan bi za'farani aw warsin fashtamala biha thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa huwa yaqul Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'din bin Ubadah. Tu dia. Dijelaskan di situ. Maka Sa'ad pun ajak Nabi ke rumah dia. Nabi pun pergilah. Bila Nabi sampai ke rumah Sa'ad ni, dia minta Nabi pergi mandi. Dipersilakan Nabi, silalah mandi. Dia minta Nabi mandi. Fa amara lahu Sa'dun bi ghuslin. Maka Nabi mandilah. Bila Nabi dah selesai mandi, lalu Sa'ad ini dia ambil apa? Sa'ad ni dia ambil pakaian untuk Nabi pakai, dihadiahkan Nabi pakaian yang telah dicuci bersih dengan za'faran dan bunga rampai. Tu dia. Dia bagi sungguh Nabi ni. Diraih sungguh Nabi SAW. Dia suruh Nabi mandi, dia bagi pakaian yang cantik, yang bersih, dia cuci pula dengan za'faran, dengan bunga rampai. Maknanya wangi sungguh baju tersebut. Tu dia. Bila dah selesai semua tu, tiba masa Nabi pun nak balik. Bila Nabi nak balik, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa. Nabi kata, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'din bin Ubadah. Yang bermaksud, Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah selawat dan rahmatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Tu dia. Mana Nabi doakan kemuliaan untuk sahabat ini kerana sahabat ini memuliakan tetamu, memuliakan Nabi SAW. Jadi pada hadis ini menjelaskan tentang macam mana Nabi memberi salam. Itu yang ditunjukkan Nabi kepada kita. Baik, jadi para muslimin dan muslimat,
Daripada ayat yang kita baca ni, para alim ulama telah menyusun pada kita beberapa perkara. Mereka, para alim ulama menyusun berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, macam mana cara kita nak jaga adab bila kita pergi rumah orang. Tu dia. Macam mana cara. Macam mana cara kita menjaga adab bila kita nak pergi ke rumah orang. Itu dia. Macam manakah caranya. Jadi ulama mengumpulkan beberapa hadis Nabi SAW, petunjuk dari Nabi. Nabi ajar pada kita adab-adab bila kita nak pergi ke rumah orang. Tak kira rumah siapa pun, rumah kawan kita, rumah adik-beradik kita, saudara mara kita, sebagailah. Macam mana cara dia. Baik, cara yang pertama, adab yang pertama. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, iaitu di antaranya sabda Nabi SAW, idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Ini berdasarkan hadis sahih ya, Sahih Muslim, yang cerita tentang seorang sahabat Nabi, Abu Musa Al-Ash'ari. Dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab, dia beri salam lah, minta izin sebanyak 3 kali. Tapi tak dapat izin daripada Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar ni dia rasa Sayyidina Umar ni tengah sibuk kot. Mungkin Sayyidina Umar tak perasan yang Abu Musa ni mari. Jadi setelah sahabat ni dah minta izin, beri salam 3 kali, tak ada respon dari Sayyidina Umar. Jadi dia pun balik. Dia balik. Sahabat ni balik. Waktu yang sama Sayyidina Umar ni sayuk-sayuk. Dia macam dengar suara Abu Musa ni. Dia dengar lah sayuk-sayuk. Mungkin pada masa itu Sayyidina Umar dah bilik ke, tengah sibuk ke apa kan. Dia terdengar lah sayuk-sayuk tu. Jadi akhirnya dia pun keluar. Sayyidina Umar keluar. Bila Sayyidina Umar keluar, Sayyidina Umar dah tak nampak dah. Dah tak nampak di manakah Abu Musa itu. Cuma dia nampak dari jauh lah. Bukan tak nampak langsung, nampak dari jauh. Maknanya Abu Musa ni dah nak hilang dah jauh. Jadi selepas pada tu, beberapa hari lepas pada tu, Sayyidina Umar jumpalah Abu Musa ni, tanya. Rasanya kau datang rumah aku hari tu kan? Tanya Sayyidina Umar. Abu Musa kata, ya aku datang. Tapi aku dah beri salam, minta izin 3 kali, tapi kau tak jawab, aku balik lah. Tu. Sayyidina Umar kata, pasal siapa balik? Berilah salam lagi, aku duduk sibuk hari tu. Abu Musa kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Apabila telah minta izin salah seorang dari kamu sebanyak 3 kali dan belum mendapat izin, hendaklah kamu balik. Itu. Ini pesan Nabi SAW. Kita nak mari rumah orang, kita minta izin sebanyak 3 kali, bagi salam 3 kali, tak ada respon, maka Nabi kata, pergi balik je lah, tak payah. Itulah, ini pesan Nabi SAW. Jadi makna yang pertama sekali, ulama kata adab dia, yang pertama minta izin dan memberi salam sebanyak 3 kali. Ni banyak hadis-hadis. Di antaranya lagi, daripada sahabat Nabi Kildah ibnu Al-Hambali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang bertemu dengan Nabi SAW dan aku masuk ke rumah Nabi tanpa memberi salam. Maka Nabi bersabda, irji' faquli assalamualaikum adkhulu. Tu. Bila sahabat Nabi ni, dia masuk rumah Nabi tanpa beri salam, Nabi kata apa? Irji'. Nabi kata keluar balik, keluar. Keluar balik, kemudian beri salam. Beri salam, kemudian ada khulu, tanya. Ada khulu, maksudnya apa? Bolehkah aku masuk? Tu dia. Itu cara kata Nabi ajar sahabat ni. Jangan main masuk, main bedal gitu je. Jangan. Nabi kata masuk, beri salam dulu,
dan minta izin. Ada khulu, boleh aku masuk? Itu. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis At-Tirmizi. Baik. Kemudiannya pada hadis yang lain, an Rib'i qala haddatsana rajulun min bani Amir annahu sta'zana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Faqala aliju faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istizan faqul lahu qul assalamu alaikum adkhulu fasami'ahu ar-rajul faqala assalamu alaikum adkhulu fa'adhina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Itu dia. Baik, kata Rabi'i radhiyallahu anhu, dia kata telah bercerita kepada saya seorang laki-laki dari Bani Amir bahawasanya dia pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di satu rumah. Orang itu berkata, bolehkah saya masuk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada pembantunya, jumpalah orang itu dan ajarlah dia cara meminta izin. Dan katakan padanya, ucapkanlah assalamualaikum dan kata, bolehkah saya masuk? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan dia pun masuk. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Itulah Nabi ajar gitulah. Pada hadis yang lain lagi, Ali bin Abbas qala ista'dzana Umar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalam 'ala Rasulillah. Assalamualaikum adkhulu Umar. Baik. Katanya satu hari Abdullah bin Abbas kata Sayyidina Umar Al-Khattab telah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata assalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Adakah Umar boleh masuk? Itu hadis sahih Bukhari. Sayyidina Umar minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang lain, an Abi Hurairah fi man yasta'zinu qabla an yusallimu qala la yu'zanu lahu hatta yabda'u bisalam. Abu Hurairah berkata kepada orang yang meminta izin masuk, sebelum memberi salam, jangan izinkan ia masuk sehingga didahulukan dengan salam. Itu adab dia. Jadi kok mana pun kita mari rumah orang, bagi salam dulu dan minta izin, bolehkah kita masuk. Samalah juga zaman hari ni, kita nak mari orang, kita WhatsApp dulu. Kita WhatsApp samalah juga minta izin. WhatsApp dia, aku nak mari rumah kau ni, boleh tak boleh? Assalamualaikum, boleh tak boleh? Dia kalau tak jawab, WhatsApp lagi. Berapa jam lepas tu dia tak jawab lagi. Mungkin yang pertama tu dia tidur ke, dia pergi kerja ke, ada hal ke apa kan. Tak ada nak jawab. Jadi lepas beberapa jam tu dia tak jawab, kita WhatsApp lagi. Dan kita tahu dia baca. Dia baca, bila kita tengok dia punya tick tu, ada blue tick kan. Dia baca tapi dia tak jawab. Jadi kali kedua pun macam tu juga. Tak apalah, lagi sekali kita beri salam, minta izin. Pun macam tu juga. Jadi kalau kali ketiga dah blue tick juga, tak jawab juga. Jadi senang kita terus kata mungkin dia tak nak izinkan. Mungkin ada masalah lah tu. Tak apalah. Mungkin ada masalah, mungkin dia ada urusan, cuma dia segan nak beritahu, maka dia tak jawab. Tak apalah. Kalau macam tu tak happy lah. Senang cerita macam tu. Jangan pula kita dah tengok dia. Okay, terus Ustaz. Saya nak tanya. Tak apa Ustaz, terus dulu. Nanti saya tanya. Ya. Jadi jangan kita para muslimi dan muslimat dah tahu macam tu, kita pergi rempuh juga pergi rumah dia. Payahlah. Mungkin dia marah pula nanti. Dia marah nanti. Dah tahu aku tak jawab tu, kau faham lah, kau ni bingung ke apa. Kan dah jadi masalah pula tu. Tu dia. Jadi kita kena faham situ lah. Gitu je senang cerita. Selagi mana dia tak jawab, dia tak beri izin, selagi tu kita jangan pergi. Gitu je. Senang cerita. Tak payah kita nak paksa-paksa lagi. Tu.
Ni kadang-kadang ni dah dia tak jawab dah 3 kali dah. Blue tick tak jawab. Kita pun mula nak berdrama pula. Mentang-mentang lah aku macam ni, kau tak jawab. Mentang-mentang lah aku ni begini begitu kan. Dia mula start pula dah. Tak payah kita nak drama sangat. Kita sangka baik je. Sangka baik je. Mungkin dia ada urusan. Mungkin dia ada masalah. Dia susah nak beritahu kita. Begitu, letak gitu cukup. Tak payah lebih-lebih sangat. Itu dia. Okey. Itu yang pertama ulama kata Yang pertama, adab kita bila nak pergi rumah orang, nak ziarah rumah orang. Baik. Adab kedua. Macam mana pula cara adab kedua? Adab yang kedua yang ditunjukkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna abwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafiri. Tengok. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dijelaskan pada hadis ni sesungguhnya pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk dengan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan pada hadis ni, kita minta izin bagi salam dan boleh kita ketuk rumah orang tu. Boleh. Ketuklah kan. Ketuk sini dekat pintu rumah lah kan. Kalau dia tak boleh, kalau dia gate tak boleh ketuk lah, tak boleh masuk. Mungkin macam rumah flat ke apartmen ke kan. Boleh ketuk. Tapi ketuk tu tidak sampai mengganggu. Ketuk jangan sampai kuat sangat, keras sangat, sampai orang dalam rumah pun terkejut. Tu dia. Sampai tengah makan tersedak, contohlah. Begitu. Jadi jangan kuat sangat. Sebab Nabi ketuk pintu rumah orang dengan jari je. Dengan jari. Jari-jari ni ketuk macam tu. Ketuk kan. Maknanya tidak terlalu kuat. Itu dia kan, para muslimin dan muslimat. Cuma hari ni nak kata ketuk tu tak juga. Mungkin hari ni pakai loceng kan, tekan loceng. Jadi kalau loceng tu berpada-pada lah. Ni tekan kan, sampai 2-3 minit tekan kan. Tu. Dia tahu ada tuan rumah dalam tu, dia tahu tuan rumah menyorok. Lepas tu dia pun tekan sampai bagi tension tuan rumah tu. Tu. Jangan macam tu. Tak boleh. Berpada-pada sajalah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Maka ini adab yang kedua. Adab yang kedua berdasarkan hadis Rasul SAW. Kemudian pada adab yang ketiga, berdasarkan hadis yang seterusnya, dijelaskan oleh Abdullah bin Busril. Dia berkata, kana Rasulullah SAW idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil ayman au ayyasari wa yaqul assalamu alaikum wa dhalika anna dura lam yakun 'alaiha suturun. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini dijelaskan oleh Abdullah bin Busril. Dia kata, Rasulullah SAW bila datang ke pintu satu kaum, rumah orang lah. Bila Nabi datang ke rumah seseorang, Nabi tidak menghadapkan wajah Nabi depan pintu. Nabi tak menghadap wajah Nabi depan pintu. Tetapi Nabi akan duduk berdiri sebelah kanan ataupun berdiri sebelah kiri. Itu Nabi SAW. Dan pada masa itu Nabi akan ucapkanlah Assalamualaikum dan sebagainya. Mana Nabi ni, cara Nabi datang rumah orang, ketuk rumah orang, beri salam, minta izin, tapi Nabi tak berdiri depan pintu rumah tu. Bahkan Nabi duduk berdiri belah kanan atau belah kiri. Pasal apa? Sebab supaya kalau tuan rumah buka pintu, Nabi tak nampak ke dalam. Tu dia. Sebab kadang-kadang para muslimin dan muslimat,
Kalau kita berdiri depan pintu rumah orang tu, dia buka pintu saja, secara automatik kita akan nampak dalam dah. Kadang-kadang ada apa, orang tengah terbongkang kat situ, kan, depan TV, layan TV ke apa. Kan, kadang-kadang tu ada yang tengah buat macam-macam, tak menutup aurat dan sebagainya. Jadi pasal itu Nabi tak berdiri depan pintu rumah orang. Maka Nabi akan berdiri belah kanan atau belah kiri. Itu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Kita amalkanlah. Begitu. Jadi jangan berdiri depan tu. Jangan berdiri, kan. Sebab kadang-kadang tu, rumah dia spontan dia terbuka pintu. Dia terbuka pintu, orang dalam rumah tu tak sempat. Kadang-kadang tu dia terbuka, dia tutup balik. Dia kata ditutup balik. Tapi masa dia tutup tu, orang yang datang tu sempat tengok dah sikit-sikit. Begitu. Dan mungkin dalam rumah tu ada rahsia apa-apa, ada benda apa-apa, ada barang apa-apa. Yang dia kena sembunyikan, tak sempat sembunyi. Orang kata kantoi, kan. Sebagainya. Jadi itulah maknanya muslimin dan muslimah. Jadi pasal itu Nabi kata, ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi tidak berdiri depan pintu rumah tersebut. Itu dia. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi baiknya kita berdiri belah kanan ataupun berdiri belah kiri. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adab yang seterusnya daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man attala'a fi baiti qaumin bighairi idnihim faqad halla lahum ay yafqa'u ainahu. Tengok. Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang mengintai ke dalam rumah satu kaum tapi izin mereka, maka mereka boleh mencungkil matanya. Tu dia hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat faham pada hadis ni, jangan mengintai-intai lah rumah orang. Tu duk intai-intai, kan? Duk intai-intai. Itu macam tadilah yang pergi depan rumah, depan pintu, kan. Kadang-kadang tu, yalah, bila orang tu buka pintu je, saja je. Dongak kepala nak tengok kat dalam, kan. Saja tengok apa kat dalam tu, intai-intai, kan. Kadang-kadang tu masuk buka, tengok kat tingkap dia, intai-intai. Nabi kata jangan. Sampai Nabi kata boleh cungkil mata. Tu. Jangan main-main tu. Ni dok suka sangat dok skodeng orang, skodeng tak habis-habis. Jangan. Jangan cari pasal. Bahkan Nabi dok larang juga tu, dok intai, dok tengok apa? Dok tengok apa? Laman rumah. Kan? Pun Nabi tak bagi. Sebab takut nampak benda yang tak sepatutnya. Kita tengok rumah orang tu cantik, kita pun tengok laman rumah dia cantik, kan. Dok tengok-tengok tu, tiba-tiba tu rumah dia keluar seksi. Contohlah. Tak sempat buat apa. Tak boleh tu. Muslimin dan muslimat, Nabi kata jika tidak mendapat izin, kalau mereka izin tak apa. Nabi kata ataupun nak tengoklah laman rumah ni, boleh tengok cantik, kan. Tengoklah boleh, tak ada masalah. Diizinkan. Nak tengok dalam rumah boleh. Rumah bagi, izinkan. Tak apalah. Yang jadi salah ni bila mengintai-ngintai. Jangan. Sampai Nabi kata boleh cungkil mata. Jangan main-main. Baik. Kemudiannya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain lagi, bagaimana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi daini kana ala abi fadaqaqatul ba faqala man dha faqultu ana faqala ana ka'anau kariha. Hadis sahih Bukhari. Baik. Kata Jabir ni, satu hari aku datang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila aku datang rumah Nabi, aku ketuk pintu. Ketuk pintu, Nabi tanya, siapa tu? Manza, siapa tu? Kata Jabir, ana, saya, aku. Nabi kata apa? Ana, aku. Tu dia. Nabi marah.
Maksudnya apa? Tak perkenalkan diri. Faham tak? Tak perkenalkan diri. Sebab dia ketuk pintu, kan, bagi salam, Assalamualaikum, dia ketuk pintu, Nabi tanya siapa tu? Dia tak sebut nama, dia kata ni saya ni. Tu. Nabi kata, saya. Cakaplah nama. Macam tu kan. Jadi maknanya adab ini kata ulama maksudnya kita mari rumah orang, perkenalkan diri kita. Kadang-kadang kawan kita tak cam suara kita. Tu dia. Dia tak cam. Jadi tanyalah siapa tu? Kita pun sebut nama kita ni, aku ni datang ni. Dia sebut nama, sekian-sekian nama. Ataupun kita WhatsApp awal-awal, aku datang ni kan. Datang. Mana perkenalkan diri. Jangan kita nak kata saya saja kan. Nama tak sebut. Menyebabkan tuan rumah tak tahu siapa yang mari kan. Itu dia. Baik, itu nak katalah, itu di antaralah. Di antara adab-adab yang ditunjukkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Bila saja kita datang ke rumah orang, rumah sahabat, rumah saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Jadi insyaAllah cukuplah sekali itu. Kita akan sambung pada minggu depan. Minggu depan ni masih lagi berkait tentang adab kita datang ziarah rumah orang dan sebagainya, dan sedikit hukum makam lah yang berkait dengannya. Baik, cukup sekali itu. Kalau ada sikit soalan, sikit yang 1-2 cukup. Ustaz, sikit je Ustaz. Jangan banyak. Ya, sila. Tak, macam yang apa, datang rumah nak buat surprise. Surprise? Ada tangga adab ke tak? Baik. Jadi surprise ni zaman kita lah kan. Zaman Nabi tak buat, macam tak pernah dengar lah pula surprise ni kan. Cumanya nak buat tu mungkin boleh, tapi berpakat dengan keluarga. Keluarga yang kita nak surprise itu. Pakatlah. Kita pakat supaya keluarga tahulah bila masa dia yang sesuai untuk surprise dia. Tengok, bincang-bincang yang elok lah. Jangan kita surprisekan satu family, kita surprise. Jadi berat juga. Takut jadi macam tadi lah. Takut mereka terkejut, tak bersedia, ada masalah macam-macam. Jadi benda lain pula. Jadi itulah. Jadi maknanya elok berbincang dulu dengan ahli keluarga tersebut. Tak boleh terjah terus Ustaz. Itulah. InsyaAllah. Baik, Okey? Okey, sama. Surprise yang diatur lah. Kira boleh lah surprise yang yang diatur lah, yang diatur elok kan. Tapi dengan orang yang terdekat dengan dia lah. Family dia, adik-adik dia, anak-anak dia kan. Biar dia tahu. Biar family tu tahu. Sesuai macam mana. Contoh kalau macam kita kan tinggal jauh dengan mak ayah kita kan. Contoh macam nak balik hujung minggu, macam tak naklah bagi tahu. Bukanlah sebab nak terjah. Tapi semacam tak nak ada susah-susah, nak masak ke nak apa tu. Kita macam nak balik main lentung macam tu je, boleh Ustaz? Tak, kita nak boleh macam tu boleh. Tapi adab tadi jagalah. Maksudnya kita bagi salam tadi, minta izin, dah sampai tu. Boleh macam tu. Itu yang dimasukkan. Mari kita sampai di situ rumah mak ayah kita. Kita bagi salam dulu, minta izin, sebagainya. Itu dia. Boleh, tak ada masalah. Bila balik kan, mak kata, kenapa tak bagi tahu nak balik? Tak ada program ke apa, kita calam. Tak apa. Bagi tahu kan susah balik nak keluar rumah kan. Dia melainkan kalau mak ayah tak bagi masuk. Itu je. Mak ayah ni kalau boleh kata gitu, memang dia suruh kita masuk pun. Tapi kalau timur ayah kata, pasal apa kau tak beritahu? Kau pergi balik. Tu lah cerita lah. Kena balik lah. Begitu. Itulah cerita lah. Jadi itu maknanya macam mana pun minta izin. Dah sampai tu minta izin, bagi salam dan sebagainya. Itu yang dia ajar. Begitu je keadaan. InsyaAllah. Okey. Okey, insyaAllah. Okey, cukup sekali itu. Alamak. Ya. Saya selalu pergi rumah mak saya. Lepas tu bila mak saya tanya siapa, saya kata saya. Lepas tu dah tahulah saya tu saya. Boleh kan? Yalah kalau mak tu dah tahu siapa kita, tak apalah dicam kita. Mak mesti kenal anak dia kan. Suara anak dia sebagainya. Boleh saja. Tetapi baik je kita sebut nama kita sekali. Sebagai mengikut sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Begitulah. Okey. Cukup sekali itu. InsyaAllah. Last. Minta maaf. Tak, kalau kita beri salam, tak ada orang jawab, kita tak hintai-hintai rumah tu ada orang ke, tak ada orang ke dalam rumah tu. Tak payah.
Tak payah intai-intai dah. Sebab maknanya beri salam je. Beri salam 3 kali, kita dah beri salam kuat-kuat 3 kali. Ataupun dah tekan loceng. Kalau dah 3 kali macam tu tak ada jawapan, kira memang tak ada orang lah tu. Kita fikir macam tu je. Fikir macam tu je. Dan Nabi larang perbuatan ngintai-ngintai tu Nabi larang. Sebab ada seorang sahabat ngintai Nabi. Dalam lubang tu. Masa tu Nabi tengah nak sikat rambut. Tu. Diintai-intai Nabi kan. Nabi nampak diintai tu. Nabi kata, Nabi aku tak cocok dengan sikatnya. Nabi kata. Tu dia. Jangan intai-intai. Bila kita beri salam, dia tak jawab 3 kali cukup. Kita balik. Walaupun kita rasa ada orang kat dalam rumah. Ya. Walaupun kita rasa macam tu. Macam kes Sayyidina Umar tadi. Macam tu. Yang Musa datang kan. Dia ada dah rumah. Tapi tak sampai lebih-lebih dia cari. Tapi macam ni sebut tadi lah. Hari ni senang. Boleh call dia kan. Call dia. Aku dekat luar ni. Mungkin dia tak perasan kan. Kita beri salam dia tak dengar. Jadi kita call dia. Gunakan yang sekarang lah insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Ustaz, satu je. Ustaz, kalau macam kita dengar anak-anak orang tu nangis, lepas tu kita salam tak ni kan tak jawab, macam mana Ustaz? Boleh tak kita tunggu sebab kita takut ada mungkin musibah ke berlaku kat family dia? Baik, kalau macam tu dia kita gunakan kaedah akhafud dararain. Maksudnya pertemuan 2 mudarat. Jadi maknanya kalau sekiranya kita rasa dalam rumah tu berlaku benda yang mudarat besar, kita dah ikhtiar beri salam tak ada jawapan, dengan budak tu menangis saja, tak ada apa-apa berlaku. Jadi memang pada masa itu kita kena bertindak. Kena bertindak. Kita rasa mungkin dalam tu ada masalah. Mungkin mak ayahnya pengsan ke, mungkin mak ayah dia sakit. Anak tak tahu nak buat apa, menangis kecil kan. Jadi kita terpaksa. Kita merempuh rumah orang tu mudarat. Tapi kita biarkan keburukan dalam tu berlaku lagi besar mudarat. Jadi mana kita buat kemudaratan yang kecil untuk mengelak daripada mudarat yang besar. Begitu. Jadi bolehlah bila kalian terpaksa macam tu. Begitu Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi lah. Cukup lah. Salam dekat gate atau beri salam kat depan pintu Ustaz? Beri salam dekat gate. Ada gate lah. Jangan masuk dalam kawasan rumah orang, tak boleh. Beri salam. Hari ni hari loceng, loceng, pakai loceng. Begitulah. Okey. InsyaAllah. Okey, cukup sekali itu. Saya tidak tutup Saya akan terus masuk dalam kuliah sebelah. Siapa yang nak sertai, boleh sertai sekali lah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Sirah ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.